Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Jasmine Abu Bakar di Kuching, Sarawak bersempena dengan kali ini Khamek Anak Sarawak dan bersempena juga dengan Pilihan Raya Negeri ke-12 Sarawak yang akan berlangsung pada 18 Disember ini. Tidak lama lagi, kita tahu beberapa hari sahaja lagi kempen sudah rancak dijalankan bukan sahaja di Kuching, di seluruh Sarawak. 82 DUN menjadi fokus dan pada hari ini saya cukup bertuah bersama dengan anak muda yang hebat. Antara yang termuda dicalonkan pada tahun ini, seperti semua tahu, 25 muka baru ditampilkan GPS dan beliau adalah salah seorang daripadanya. Terima kasih. Saya bersama Azizul Anwar Adnan, calon N3 Tanjung Datu. Baiklah, terima kasih Azizul kerana sudi bersama Astro Awani pada hari ini. Terima kasih. Baiklah Azizul, seperti saya kata tadi, antara 25 muka baru yang ditampilkan GPS. Kalau ramai yang kenal Azizul, ramai juga mengenali Azizul, bapa Azizul, Tan Sri Adnan Satim, arwah. Yeah. Kita juga tahu bagaimana orang mengenali Azizul, jadi kita nak tahu Azizul itu sendiri. Siapa sebenarnya Azizul? Saya dibesarkan, dilahirkan di Kuching, Sarawak pada tahun 1991. 30? Baru 30 tahun ni. Kemudian mendapat pendidikan awal di Kuching. Kemudian menyambung sekolah menengah di Putrajaya. Masa ketika itu ayah telah dilantik sebagai Menteri Persekutuan. Kemudian melanjutkan pelajaran dalam jurusan ekonomi di Australia, di Perth, Western Australia, dan kemudiannya mengembangkan kembali di sini, ada memulakan perniagaan sedikit dan pada masa yang sama turut melibatkan diri dalam NGO. Saya ni merupakan, saya minat sukan. Dari masa belajar dulu, masa bermacam-macam jenis sukan lah. Saya bermain rugby, bermain bola, badminton dan sebagainya, dan turut mewakili universiti dan negeri dan Bandar Kuching ini mewakili dalam macam-macam sukan tersebutlah. Ya. Jadi bercakap mengenai sukan rugby bola tadi saya dengar. Saya juga pernah tanya sebelum ni YB Datuk Karim Rahman Hamzah, dia minat football team mana? Kalau Azizul mana? Saya memang Manchester United. Ya, baiklah, itu dia. Kita tengok kru-kru saya pun angkat tangan semua yang peminat Manchester United. Baiklah, itu peminat tegap Manchester United. Kalau kita cakap mengenai pengalaman yang ada daripada Azizul belajar di Kuching dan kemudian ke Putrajaya, lepas tu keluar negara, pengalaman yang berbagai orang kata, bukan sahaja di Kuching. Macam mana agaknya adaptation balik semula ke Kuching ini selepas itu semua? Saya tidak merasakan kembali ke Kuching merupakan satu benda yang sukar sebab it's my hometown and I love Sarawak, like how my father, we all love Sarawak, dan saya percaya dengan potensi saya sendiri, saya juga ingin berbakti untuk negeri saya, negeri kelahiran saya. Azizul, sering kita lihat di sosial media, paparan media dan lain sebenarnya, semua mengaitkan ataupun ada kaitannya Azizul dengan your father, your late father. Tentunya ia sesuatu yang membanggakan Azizul. Yeah. Tapi kita juga mahu tahu kelainan yang boleh dibawakan kepada Azizul kerana kita tidak mahu selalu dibayangi sahaja, kita mahu nama kita tu dikenali kerana apa dan kebolehan kita sendiri. Mungkin Azizul boleh sedikit terangkan ataupun beritahu kepada mereka di sana yang sekarang masa dah berubah dan sebagainya. Ya, okey. Jika kita lihat bagi sesiapa yang benar-benar mengenali ayah saya, Tok Nan adalah seorang ayah yang ataupun seorang karakter yang amat pendiam sebenarnya, dan semestinya very knowledgeable tetapi amat pendiam dan suka membaca dan sebagainya. Dan ibu saya pula, Datuk Amah Hajar Jamilah, adalah seorang yang peramah, periang. Jadi saya merasakan bahawa saya mungkin mempunyai kedua-dua balance daripada ayah saya yang sedikit pendiam dan serius orangnya, dan ibu yang periang dan peramah. Jadi saya percaya, bukan saya nak cakap saya ni bagus ke, tapi saya rasa
I have the best of both worlds lah. Betul. Yeah. Faham. Yeah. Jadi Azizul, kita bercakap mengenai dua prominent figures dalam hidup Azizul yang menyertai politik. Adakah itu agaknya sedikit sebanyak penyebab Azizul menceburi dalam bidang politik? Kerana kalau kita lihat pada awalnya kata minat bola, minat sukan dan sebagainya, lepas tu NGO. Adakah memang itu mold dia ke arah politik itu? Okey, jadi jika kita lihat dalam sukan, terutamanya sukan-sukan yang berpasukan, kita we win, we lose as a team. Right. We work hard as a team. Right. Jadi saya lihat dengan adanya perkara ini, yang di dalam politik pun kita mempunyai sebuah pasukan. Dan pasukan saya ini adalah pasukan GPS. Dan semestinya saya ingin memenangkan pasukan saya, dan ini yang memberikan saya motivasi yang lebih untuk menjayakan dan menceburi diri saya dalam bidang politik. Azizul, kita tahu pilihan raya kali ini adalah sedikit berbeza. Kita berdepan dengan COVID-19, post-COVID orang kata, dan masuk endemik. Dan kita juga lihat bahawa perubahan kepada sistem kempen tu, SOP kempen tu pun dah berubah. Kerana kita melihat pilihan raya negeri Melaka, kempen tu ke arah social media contohnya. Dan anak-anak muda mempunyai peluang yang lebih besar apabila bercakap mengenai social media. Bagaimana Azizul melihat penggunaan dan juga pengaruh social media itu ke atas kempen GPS pada kali ini? Sudah semestinya media sosial semenjak dari dulu lagi memangnya sudah saya gunakan untuk mempromosi dan menggunakan untuk salah satu medium untuk menarik undi, terutamanya pada para belia yang hendak melihat pembangunan ataupun bukti-bukti kemajuan yang telah kerajaan GPS selama ini membawa ke negeri Sarawak ini. Dan saya percaya dengan medium ini yang digunakan secara berterusan, insya-Allah sokongan akan ada dan kita akan berjaya pada 18 bulan nanti. Azizul, kita nak tahu pengaruh social media ni. Azizul pun kata ia satu benda yang harus diangkat. Kita mesti embrace dengan open arms. Kalau Azizul sendiri, banyak platform-platform di luar sana sekarang ni yang menjadi trend ataupun yang menjadi pengikutnya adalah TikTok. Azizul ada TikTok? Tak ada. Tak ada. Saya pun belum ada TikTok. Sebelum ini kita bertanyakan dengan guest-guest lain. Contohnya TikTok tu satu orang kata platform yang orang muda suka. Mungkin apa sebenarnya apabila Azizul tengok platform social media, apa yang sebenarnya jadi tarikan? Macam Azizul sendiri tawarkan video-video kempen ke, personality you yang berbeza ke, bagaimana di platform Azizul sendiri? Okey, seperti yang kita tahu pada masa sekarang, termasuk saya sendirilah, belia ni dia bukan jenis yang suka jika kita bagi satu karangan yang panjang. Yeah. Dia mungkin akan baca bahagian atas je. Yeah. Mungkin kalau dia dah tak berminat, dia tak tengok lagi. Yeah. Jadi salah satu kelebihan sosial media ini yang kita dapat membuat video-video pendek dan membuat caption-caption saja yang akan menarik belia-belia ataupun bukan saja belia, mana-mana pengunjung sosial media untuk melihat dan terus menangkap maklumat-maklumat tersebut dan terus boleh mengubah persepsi undi manalah. Jadi Azizul, kita juga mahu tahu mengenai sekarang ini ramai penyertaan anak muda di dalam politik. Kita nak cakap juga representasi tu pada Azizul yang sebelum ini terlibat banyak dalam NGO, adakah mencukupi atau we need to embrace more young people into politics? Saya percaya dengan lebihnya penglibatan para belia di dalam politik adalah amat bagus sekali untuk memastikan ada golongan pelapis dan kesinambungan pembuat dasar-dasar negara. Dan cuma satu, pada belia yang berminat untuk politik, mereka hendaklah mempunyai satu reason atau value yang betul-betul membuatkan mereka berminat. Jika kita nak masuk politik semata-mata kita nak jadi popular ataupun kita nak jadi selebriti contohnya, saya rasa itu bukanlah satu motivasi yang bagus jika kita nak
betul-betul kita nak ubah dasar negara dan sebagainya. Ya. Baiklah Azizul, kita nak tahu lebih banyak mengenai Azizul dan juga Tanjung Datu. Apa yang special Tanjung Datu ni? Tapi saya akan bersama Azizul sekali lagi atau sebentar lagi. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Masih bersama kami Anak Sarawak, masih lagi bersama saya Jasmine Abu Bakar dan anda juga masih bersama Azizul Anwar Adnan, antara calon muda yang ditampilkan GPS pada Pilihan Raya Negeri ke-12 kali ini. Tadi sebenarnya semasa rehat, Azizul ada share dengan saya secret ataupun benda yang saya tidak tahu tadi. Sebenarnya dia juga adalah Presiden Taekwondo Malaysia, betul? Betul. Cuba cerita sikit pasal taekwondo ni. Sebenarnya anak saya dua orang tu saya dah try suruh masuk taekwondo tapi dua-dua tak hendak lagi. Nanti saya kenalkan dengan Uncle Azizul. Mungkin. Ya, saya bermula sukan taekwondo ni daripada tahun berusia 7 tahun lagi. Kemudian terus belajar sehingga sampai ke peringkat third dan terbilang hitam. Dan mula terlibat di dalam pengurusan sukan ini daripada tahun 2016 di mana saya dilantik sebagai timbalan Presiden Taekwondo Negeri Sarawak dahulu. Kemudian naik sebagai Presiden Taekwondo Negeri Sarawak pada 2017 dan mewakili delegasi Sarawak di Mesyuarat Agung Taekwondo Malaysia pada tahun 2018 Disember dan kemudian menang berpemilihan sebagai Taekwondo Malaysia 2018. Sepatutnya saya membawa kontijen sukan C, tetapi akibat kekangan COVID, kita tidak mempunyai sukan C lah. Cuma saya pada 2017 sempat membawa kontijen Malaysia ketika sukan C di Kuala Lumpur. Tapi ketika itu saya belum lagi bersama Taekwondo Malaysia, tetapi sudah bersama dengan pasukan kebangsaan. Nak tanyalah, minat taekwondo ni datang daripada mana? Sebab selalunya kadang-kadang kita macam, yelah ada reference, kadang-kadang abang ke dan sebagainya. Kenapa taekwondo? Sebab pada masa tu sekolah rendah hanya menawarkan taekwondo sebagai kelas mempertahankan diri. Kemudian saya pun berminat. Sebab masa tu pun kita banyak tengok cerita action movie, banyak kungfu pula apa semua kan. Jadi kita pun berminat lah. Dan saya dapati bahawa taekwondo ini bukan saja mengajar kita seni sepak, tumbuk dan sebagainya, tetapi juga disiplin. Disiplin dan juga hormat kepada yang tua dan yang lebih tinggi pangkat daripada kita lah. Ya. Tadi pun saya dah janjikan kepada penonton di luar sana nak tanya mengenai Tanjung Datu. Juga kita kongsi-kongsi sedikit tadi mengenai Tanjung Datu ni sebenarnya tak jauh daripada Kuching. Mungkin Azizul apabila dicalonkan sebagai adun di Tanjung Datu tu, first and foremost kalau orang nak tahu Tanjung Datu tu dikaitkan dengan apa terlebih dahulu? Tanjung Datuk terutama sekali kawasan terdapat 2 pekan yang utama di kawasan Tanjung Datuk adalah Lundu dan Sematan. Right. Dan dengan adanya Pen Borneo yang merentasi 2 pekan ini dan turut memperkenalkan satu lagi kawasan di hujung negeri Sarawak, di penghujung negeri Sarawak yang dipanggil sebagai Kampung Teluk Melano ataupun Teluk Melano. Jadi 3 kawasan ini merupakan kawasan tumpuan di Tanjung Datuk, dan Tanjung Datuk semenjak dari dahulu merupakan satu kawasan yang mempunyai pantai, mempunyai 4 taman negara dan pada saya adalah kawasan yang paling indah sekali di negeri Sarawak ini. Jadi kalau pergi Tanjung Datuk, contohnya saya nak pergi, first place yang saya kena pergi dulu mana? Sudah semestinya pergi ke pantai.
mana-mana pantai di Tanjung Datuk. Itu jaminan Azizul, pantai di Tanjung Datuk adalah antara yang tercantik ataupun pada dia yang paling cantik di Sarawak atau macam mana? Pada saya di Sarawak, di Malaysia pun saya pun Okey. Baiklah, kita dah tahu kempen ni pun dah meriah. Sikit lagi lebih 2 juta penduduk di Sarawak akan membuang undi, iaitu pada hari 18 Disember. Bila kita bercakap mengenai tawaran yang ada di dalam manifesto GPS dan tawaran manifesto Azizul sendiri kepada pengundi-pengundi Tanjung Datuk, apa yang mereka mahukan yang that is very presiden, mesti cepat dilakukan terlebih dahulu, Azizul? Okey, jika kita lihat pembangunan sesebuah kawasan, terutama Tanjung Datuk, yang bakal menjadi satu hub pelancongan, seperti yang telah dirancang daripada arwah ayah dan bonda dan kemudian kepada saya, perancangan atau blueprint sudah semestinya ada. Dan salah satu daripadanya, selain daripada menambah baik ataupun menaik taraf infrastruktur asas, saya juga ingin fokus kepada pendidikan. Pendidikan di Tanjung Datuk. Yang kedua adalah dari segi sosio-budaya, socio-cultural. Dan yang ketiga adalah dari segi peningkatan ekonomi. Sebab bagi saya, ketiga-tiga ini merupakan related to each other. Jadi jika kita berbincang tentang pendidikan, kawasan Tanjung Datuk yang akan dibangunkan dengan bermacam-macam resort daripada pelaburan daripada dalam dan luar negara, contohnya, sudah semestinya memerlukan pelatih-pelatih yang mempunyai knowledge ataupun skill di dalam pelancongan, hospitality dan sebagainya. Sebabkan itu, kerajaan telah membina satu institut latihan teknikal yang dipanggil Sentex, di mana warga Tanjung Datuk, khususnya daripada Lunduk dan Sematan, mahupun dari Kuching yang berminat, boleh pergi ke sana dan meningkatkan skill dan upskilling sendiri masing-masing untuk menjadi pekerja, usahawan sebagainya di dalam industri-industri yang akan, insya-Allah, yang akan dibangunkan di kawasan Tanjung Datuk. Kita bercakap mengenai industri itu. Industri apa yang agaknya menjadi, kita tahu reskilling dan upskilling sebenarnya juga melibatkan pendigitalan dan contohnya. Bagaimana agaknya persepsi atau penerimaan mereka yang menyertai contohnya program-program sebegini apabila kita bercakap mengenai kawasan-kawasan luar bandar? Penyertaan mereka agaknya are they open to it? Because kadang-kadang kita ada rasa mereka reseptif kepada benda yang baru atau tidak sebenarnya? Bagi saya telah melakukan survey ataupun juga bertanya dengan peringkat akar umbi. Mereka amat menggalakkan, sambutan yang amat menggalakkan, kerana mereka tahu di kawasan mereka sendiri mempunyai potensi yang besar untuk dibangunkan menjadi kawasan pelancongan dan sebagainya. Jadi bagi warga yang mempunyai anak-anak, dan anak-anak inilah yang mereka akan beritahu untuk belajar dalam bidang-bidang tersebut untuk menjadi pekerja di dalam bidang-bidang ini. Azizul, kita tahu 25 muka calon baru itu adalah hanya dalam GPS. Tapi kita tidak sangkal dakwaan ataupun apabila kita melihat calon-calon secara generalnya di dalam pilihan raya negeri ke-12 ini, ramai sebenarnya muka-muka baru dan juga bakat-bakat baru ditampilkan. Ini sudah tentunya penerimaan yang bagus kerana kita tahu mestilah berubah sebagainya untuk menerima benda-benda yang baik. Tetapi kita nak tahu cabaran bila Azizul bertentang dengan mereka yang berpengalaman ataupun rakan-rakan Azizul calon-calon yang lain juga menentang orang-orang yang mempunyai kewibawaan yang lebih ataupun populariti yang lebih kerana asasnya tu mereka mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak. Jadi Azizul lihat bagaimana agaknya kekangan ataupun apa yang Azizul lalui ini, adakah ini suatu cabaran bagi Azizul dan what are you going to do about it sebenarnya apabila orang cakap oh dia ni more experience than you dan sebagainya? Jadi kita tahu yang kita negara Malaysia dan Sarawak mempunyai sistem demokrasi di mana semua mempunyai hak untuk bertanding dan
layak diundi sebagai wakil rakyat. Jadi saya sebagai satu muka baru, walaupun saya muka baru, parti GPS ini merupakan satu parti lama daripada Barisan Nasional dahulu dan parti GPS yang sedia ada memerintah. Dan saya percaya bahawa peringkat akar umbi mereka melihat bukan saja melihat calon, tetapi mereka juga melihat parti yang dibawa oleh calon ini yang sudah terbukti mempunyai track record membangun dan memberi kemajuan kepada kawasan-kawasan tersebut. Jadi saya rasa tidaklah cabaran yang besar sekali, cuma saya juga tidak memandang rendah pihak lawan dan saya percaya peringkat akar umbi tahu akan keterlibatan saya selama ini di kawasan N3 Tanjung Datuk. Sebelum ini saya sebagai NGO dan pada 2018 menjadi ketua pemuda PBB di N3 Tanjung Datuk dan mereka tahu dan muka saya ini tidak asing lagi bagi mereka di kawasan N3 Tanjung Datuk. Dan sokongan itu saya percaya akan diberi pada 18 hari bulan ini, insya-Allah mereka tahu dan akan memberi sokongan yang padu kepada saya. Azizul, sedikit pesanan kepada mereka yang mahu ceburi bidang politik. Tadi Azizul kata kalau setakat popular ataupun nak raih populariti dan sebagainya, this is not the place for you, politics. So, mungkin aspirasi anak-anak muda Sandi seluar sana yang agak bimbang sedikit mengenai politik ini kerana dibayangi dengan politik lama contohnya. Kerana kita tahu sebelum ini akan orang dah boring sebenarnya dengan ketidakstabilan. Orang mahukan pembangunan yang langsung, yang terus dan yang kukuh. Aspirasi Azizul sebagai anak muda dan seruan kepada mereka yang di luar sana. Ya, pada saya jika kita betul mahu terlibat dalam politik, in English we say you have to make sure that your conscience is clear. Right. And you know what you want to fight for and you know that you want to make a change. That is to me that is to me my principles lah. Prinsip saya dalam politik ini. Dan kita hendaklah sentiasa bersedia. But dalam politik ini sometimes you have to think on your feet. Yeah. Baik, Azizul, kita berada di minit-minit terakhir. Mungkin Azizul ada sedikit ataupun pesanan dan juga seruan kepada bukan sahaja penduduk di Tanjung Datuk, tetapi pengundi di luar sana supaya kita tahu SOP dan sebagainya harus dijaga. 18 Disember ini adalah penentunya. Mungkin Azizul ada kata-kata akhir, silakan. Seperti yang kita tahu, sebabkan SOP yang ketat dan juga COVID-19 yang masih lagi menular di kawasan kita, di negeri Sarawak khususnya, kita jangkakan peratusan keluar mengundi akan kurang. Tetapi bagi saya dengan SOP pilihan raya hari mengundi yang telah dikeluarkan oleh SPR adalah amat selamat sekali untuk kita turun mengundi. Dan pesanan saya adalah terutama kepada penduduk N3 Tanjung Datuk adalah beri peluang kepada saya untuk berkhidmat dan memberi perkhidmatan terbaik kepada anda semua. Dan kita awang pun tahu lama tu siapa yang telah memberi pembangunan dan kemajuan dengan kawasan kita. Dan untuk seluruh negeri Sarawak, kita hendaklah jaga Sarawak benar-benar dan into Sarawak. Stay safe dan terima kasih. Baiklah, itu dia tadi Azizul Anwar Adnan, calon N3 Tanjung Datuk, sedikit menceritakan kita mengenai penampilan ataupun penglibatan anak muda di dalam politik dan juga apa yang menarik di Tanjung Datuk. Baiklah, saya akan bersama anda selepas ini dan akan masa-masa akan datang dalam Kami Anak Sarawak, tetapi kita tampilkan individu-individu yang lain. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.